mereka ni adalah penerima beasiswa Bank Negara, GPA. So mereka akan kongsikan lah dengan anda semua peristiwa mereka melalui situasi kemudugan tu lah kan. So apa tips-tips yang mereka nak kongsikan, so awak boleh dengar dengan teliti dan kalau boleh kumpulkan soalan sebanyak mungkin, tanyalah. Inilah masanya you all nak bertanya dengan mereka. Okay? Sebab nanti dia nak tamat pun tak tahu bila lagi. So kumpul maklumat, tanya soalan. Okay? So bersedia ya semua? Ready? Ready? So kita boleh mulakan dengan panel pertama. Siapa yang dah ready? Alisha ke, Ilham ke, Aisyah ke? Siapa nak mula dulu? Idina ke? Saya dah nampak muka ke ibu? Apa dia? Saya dah nampak muka ke belum? Alisha dulu. Aisyah dulu. Aisyah tak nampak lagi lah Aisyah. Aisyah tak nampak. Saya keluar dulu lah cikgu, saya nak pakai phone. Okay boleh. Okay, tunggu cikgu, sekejap Okay. Okay, kita mula dengan Alisha dulu. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali akan nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Aziza dan Cikgu Ilyas kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi serba sedikit pengalaman saya tentang permohonan beasiswa lah. Dan terima kasih juga kepada adik-adik kerana sudi hadir untuk bersama-sama kita meraihkan sesi perkongsian ini. Merujuk kepada soalan cikgu tadi berkenaan dengan beasiswa. So basically akak ada dapat 4 beasiswa. Satu untuk engineering luar negara iaitu YTN, Yayasan Tenaga Nasional. Yang kedua Petronas, engineering juga untuk lokal. Dan 2 lagi ni medik, akak dapat JPA Mara dengan YTP Mara. So akak akan mulakan dengan YTN dululah boleh? Yayasan Tenaga Nasional. So YTN ni dia mostly merujuk kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan. Tapi tahun ni YTN ada tetapkan satu je bidang untuk kejuruteraan iaitu Power Engineering. Power Engineering ni dia macam sub bidang kepada major yang besar lah iaitu Electrical Engineering. So adik-adik boleh tengok sama ada adik minat ke tak minat ke dengan Power Engineering ni. And YTN juga ada sediakan macam beasiswa lah untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan finance, accounting, data analyst semua tu lah. So kalau adik-adik berminat, so nanti tahun depan kalau ada dibuka application tu adik-adik boleh mohon lah. Kalau berkaitan dengan dia punya eligibility, dia punya syarat-syarat tu, dia nak 8A ataupun 8A plus ke atas. 8 ke 9? Ilham, 8 ke 9 Allah. Tak sure tapi 8 ataupun Apa? Kalau YTN Subjek 8 ke 9 dia minta. 9 je. 9 9A ataupun akak rasa akak ada senaraikan tau sekejap. Okay. Syarat dia macam ni untuk YTN. Umur tak melebihi 19 tahun, aktif in co-curricular activities. Tapi akak cadangkan untuk YTN saja, YTN ni dia tengok kepada sukan dan juga jawatan tau dalam kelab dan juga persatuan. So mostly tekankan kepada sukan tu lah sebab dalam dia punya camp YTN tu pun dia akan tekankan sukan juga. And nanti untuk YTN sekolah, setiap tahun dia akan buat macam aktiviti sukan untuk sekolah-sekolah YTN sendiri. So sukan ni agak ditekankan jugalah dalam YTN. Leadership, characteristic and qualities tu pun ditekankan juga. Lupa nak cakap, kan nanti kita punya slip SPM, adik-adik akan ambil slip SPM kan. Dekat bahagian bawah, belah kiri tu adik-adik kena tengok GCEO English tu adik-adik dapat berapa. Dalam YTN, mereka minta minimum A. Minimum A in English GCEO. So adik-adik kena perhatikan jugalah sama ada adik-adik lepas ke tak lepas macam tu. And YTN ni pula ada overseas, ada local.
kalau overseas antara contoh negara yang kita boleh pilih ialah Germany, boleh pilih New Zealand, US, UK, Canada, semua tu lah. Tapi bidang untuk luar negara kalau engineering hanyalah power engineering sajalah adik-adik. Tapi kalau local, akak rasa pilihan dia terbuka luas sikit local. Local tu memang dekat Uni10 je lah sebab dia Universiti Tenaga Nasional kan, dia under YTN. So untuk YTN ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, akak ceritakan pengalaman akak pula interview YTN. Basically, YTN ni interview dia antara yang paling psycho sikit lah. Sebab kalau face to face, contoh adik-adik kata adik-adik pandai nyanyi lagu nasyid kan, pernah masuk pertandingan. On the spot juga kadang-kadang panel tu suruh adik-adik menyanyi nasyid depan dia orang dalam bilik tu. And kadang-kadang dia akan bagi soalan yang macam hands on sikit dan dia guna IQ. Contoh dia kata, contoh ada whiteboard kan, adik-adik kena buat something atas whiteboard tu tapi menjawab kepada soalan panel. Contoh panel tu buat satu garis lurus kan. Lepas tu panel tu kata cuba buat satu garisan lagi tapi pastikan garisan pertama tu lebih pendek. Macam tu. So adik-adik kena macam kreatif lah kat situ, kreatif. So ada orang nak scholar yang inovatif dan juga kreatif. Tapi macam akak tak buat face to face. Akak bukan berada di location tu pun sewaktu interview akak hanyalah online saja kan. So dalam 40 minit macam tu jugalah dia punya session. And dia orang just tanya soalan lah. Tapi untuk YTN, adik-adik kena hantar video tau sebelum interview tu. Video tu duration dia antara 3 hingga 4 minit dan kena menjawab beberapa soalan lah yang dikemukakan oleh YTN. Contohnya macam dia tanya, nyatakan family background, nyatakan personal background, cakap pasal co-curricular activities, cakap tentang why do you deserve this scholarship and cakap tentang why do you want this scholarship. Macam tu lah. Tapi kena briefkan, kena compactkan dalam satu video tu and kena hantar dekat YTN punya website tu lah. And nanti waktu kita interview pun dia orang akan tengok video tu dulu sebelum dia orang akan interview adik-adik lah. And dekat situ kadang-kadang soalan tu akan berkaitan juga dengan video adik-adik tu. So akak cadangkan kepada adik-adik, tengok video adik-adik dulu tau sebelum interview sebab takut nanti adik-adik akan ditanya soalan berkaitan dengan video tu tapi adik-adik lupa macam tu. Okay. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan YTN? Tak ada. Kalau tak ada akak pergi kepada Petronas pula. Boleh? Ya, akak teruskan pada Petronas Petronas ni pula akak asalnya mohon 2, overseas dengan local. Tapi akak dapat yang local. Dan Petronas yang akak pergi untuk application ni, dia tak ada online interview. Dia hanya ada macam test. Tapi test tu ada dia punya penjaga. Kan waktu kita test betul-betul ada macam invigilator kan. Invigilator tu macam dia pengawas peperiksaan lah. Tapi yang akak jawab online test ni, dia secara online, real time. Tapi kena ada laptop. Dekat laptop tu kena ada webcam. Webcam tu pengawas peperiksaan tu akan tengok je akak. Tak boleh nak goyang-goyang bahu sangat, tak boleh nak pergi mana-mana, memang kena jawab je. Kalau kita buat aktiviti yang macam mencurigakan, nanti akan keluar warning dekat skrin tu, semua kosong, tiba-tiba ada warning kan. Sekali lagi buat perbuatan macam ni, maka awak akan dihalau keluar. Contoh macam tu lah yang dibagi. Tapi soalan peperiksaan tu more kepada mathematics yang IQ sikit dengan kita punya verbal reasoning. Tapi verbal reasoning ni dia more kepada justification kita tentang sesuatu perkara lah. Dia macam mathematical reasoning tapi dia berkaitan dengan justifikasi. Macam pelik sikit lah. Akak pun tak berapa faham sangat yang tu. So akak lebih fokus kepada mathematics tu lah yang online IQ tu kan. Soalan dia pun macam ala-ala kangaroo maths macam tu je. Maksudnya dia tak adalah melibatkan kiraan yang betul-betul calculator tu. Dia macam guna IQ sikit. So boleh dijawab lah. Kalau untuk overseas tu akak rasa ada online IV sebenarnya. Jadi akak tak confirm lah macam mana kan, akak je ambil yang local punya. So dia terus shortlisted kan beberapa orang yang tersenarai lah untuk jadi scholarship recipient untuk yang local tu. So akak tersenarai lah alhamdulillah. So kalau nak cerita tentang JPA pun akak rasa
Kak Edina boleh cerita ke tentang JPA Mara tu. So akak ceritakan tentang Mara YTP Mara. YTP Mara ni pula akan ambil perubatan medik tapi lokal lah dekat Uni KL RCMP. Tapi yang YTP Mara ni pun tak ada interview. YTP Mara tu hanya ada dia punya scholarship application tu kan. Kena tulis je kita punya maklumat diri, keluarga yang berkaitan semula result semua tu. And kena hantar ke kita punya Dina, kena hantar ke kita punya slip tu, scan ke apa tu. Kalau YTP Mara kan kena scan tau. Rasanya tak bayar tu. Tak payah. Rasanya isi tu je ke? Isi je. Isi je. Akak pergi yang akak dapat yang tu lah. Tapi kalau interview, akak ada pergi Shells dengan Hazanah juga. Akak boleh katakan Shells tu yang paling susah lah. Sebab interview Shells, dia peringkat yang kedua tu, dia tak ada orang. Dia just macam AI sikit lah. Dia ada hantar video on demand. Maksudnya soalan tu ditanya dalam bentuk video. So adik-adik diberi masa macam 30 saat untuk berfikir dan 60 saat lagi masa untuk menjawab. Kalau tak sempat nak habiskan kesimpulan apa semua tu, memang video tu cut macam tu je. So memang kena teliti lah dengan masa sebab atas tu pun kan dekat kita punya screen tu kan atas tu nanti ada macam tulis berapa baki masa lagi yang tinggal. And then soalan dia pun lebih kurang macam 7 ke 8 macam tu lah. Soalan tu berkenaan dengan diri sendiri, competency based questions. Yang tu berkaitan dengan kita punya kekuatan, kelemahan, kita punya skills apa. So semua tu lah. Kalau yang Yayasan Hazanah tu pula ada 2 panel. 2 panel tu pula dia akan tanya soalan gila-gila lah kepada kita. Tapi dia strict kepada dia orang punya paper. Dia ada paper tau. Paper tu dia orang macam ada senaraikan tema-tema soalan tu lah yang dia akan tanya based on tema tu. So markah pun akan diambil berdasarkan skills yang dia orang nak uji. So tu pun competency based questions juga. Total semua bahasa Inggeris lah. Okay, adik-adik ada soalan? Ada. Apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada cikgu. Ada yang nak tanya kan sebenarnya? Boleh kat kertas ke? Okay, terima kasih Alisha. Tadi pasal pasal Hazanah, Shell, YTN dengan JPA ada ke tadi? Tadi ada 3 kan? JPA dekat Edina Zahira nanti. Okay. So kita next kepada Edina lah. Boleh Edina? Boleh. Okay, next. Assalamualaikum, hai. Akak taraf scholarship JPA. Tapi sempat interview. So dia macam akak cerita je lah kan pengalaman interview tu. Jadi macam first tu, dia suruh buat video tau. Video macam tunjuk full body, tunjuk satu badan, 2 minit. And then kena cakap bahasa Melayu and bahasa English. Lepas tu kena nak cakap nama and dari mana, macam a little bit about yourself. And then you have to cakap kenapa nak ambil course ni and kat mana and like why do you deserve that. Lepas tu dia cakap okay, dia macam tanya apa buat video pasal your how do you see yourself in 5 to 10 years, macam nampak korang kat mana and lepas tu kenapa korang deserve untuk dapat this scholarship. Macam tu lah, macam 2 minit je, sekejap je. Lepas tu and then akak masuk interview. Tapi tu je lah, akak tak dapat scholarship tu. And then interview tu orang lain macam setengah jam tu tau. Tapi akak dapat saya dapat macam nama dia. And satu itu ada 2 panel and ada 6 calon. Lepas tu tiba-tiba dia start saya first. Tu macam terkejut tak tahu nak buat apa. Tapi dia macam tanya je lah. So jawab tu semua in dua-dua bahasa, Malay and English. So dia just straight to the point. Orang tu macam, the interview tu macam 15 minit or more lah. So dia tanya lah macam, dia tanya nak ambil course apa, dekat mana. Tapi dia macam tak tanya pun. Tapi ikut orang lah juga. Dia soalan dia semua berbeza. And dia macam tanya, okay, apa
kelebihan dan kelemahan. Lepas tu kenapa nak ambil kat course tu, kenapa minat, and what is something that you are passionate about. Apa yang korang minat tu betul dengan mendalam. So korang cerita lah semua tu, macam tunjuk cerita benda yang korang betul-betul minat. Lepas tu nanti dia macam, lepas tu dia tanya apa yang buat korang boleh terpilih untuk scholarship tu. Korang macam okay cerita lah, okay saya pernah ada jawatan badak ke, saya pernah ada RDP ke. Lepas tu sports, lepas tu academic. Korang cerita je semua yang korang boleh jual diri korang kat interview. And then tiba-tiba macam ada soalan extra tau. Dia macam tanya, what do you think about hari kemerdekaan? Lepas tu macam, tapi akak jawab je lah sebab dulu masa sekolah lama akak pernah join Hari Merdeka. So macam, saya pernah join. So macam korang pernah join aktiviti yang macam lain-lain tu, korang boleh lah masukkan dalam interview tu. So korang boleh bagi tahu diorang, ambil cerita kat diorang. Lepas tu nanti okay, dia move on ke orang lain pula, full semua. Then last tu dia macam, okay, one more question. Macam soalan yang tak termengena pun langsung. So tanya pasal sawah padi. Sawah padi. So kita semua macam, saya rasa sawah padi amat penting untuk macam tu lah. Dia macam tiba-tiba korang kena fikir benda soalan yang lain. And tu je lah, so korang macam jawab. And then korang boleh tengok lah semua orang punya perbezaan. Macam interview tu kan semua macam take turn. Then you can see orang punya cara orang cakap dengan lancar. So korang kena pandai cakap lah, kena cakap dengan lancar, and bahasa Melayu and English kena fasih dua-dua. So macam tu je lah. And then habis. Okay, terima kasih cikgu. That's all. Sekarang kita gerak ke Ilham. Okay, terima kasih Lina. Soalan ke? Apa dia? Ada soalan ke? Ada, soalan ada. Nanti lepas ni kita buat sharing dulu, lepas tu kita buat soalan nanti. Okay. Right. Next kita pergi kepada siapa Ilham? Okay. Hello. Dengar? Dengar. Okay. So, kalau untuk kes aku kan, aku ada pergi JMRI interview, YTN interview, Bank Negara interview dengan Yayasan Khazanah. Tapi Yayasan Khazanah tu yang early harvest punya lah. So aku start dengan Yayasan Khazanah sebab experience aku dengan Alisha lain. Alisha punya online, aku pergi dekat Khazanah punya building tu lah. So dekat Khazanah punya building tu, ni stage 3 tau. Time tu first kita orang kena buat case study. So case study ni kan, basically dalam group kita orang ada dalam 5 ke 6 orang, tak ingat lah. Lepas tu case study ni dia bagi macam satu situasi, kita orang kena work as a team untuk employ beberapa potential employees lah untuk satu business tu. So kita orang kena nilai and then kita orang kena utarakan apa yang kita orang rasa pasal potential employees tu. And selepas yang group activity tu, kita orang ada personal case study ke dia macam, kalau untuk aku dapat case study untuk launch satu restoran tau. So dia macam bagi statistik untuk setiap location tau. Setiap location demand dia macam mana. Lepas tu dia punya the percentage of population dia berapa, semua tu lah kan. Faktor-faktor yang relevan untuk buka satu restoran. Lepas tu nanti kau kena macam justify kau punya point semua tu. Kau present dekat depan panel. And then kau pilih location mana paling strategik semua kan. So benda basic aku rasa korang semua boleh buat kot. Lepas tu last sekali, personal interview. Personal interview tu soalan aku lebih kurang macam Alisha. Mula-mula dia akan suruh introduce yourself. Lepas tu dia akan tanya kenapa apply course tu. Lepas tu dia akan tanya pasal leadership experience. Dia akan tanya pasal macam satu situasi, contoh macam aku kan. Dia ada tanya what is the lowest point in your life lah, something like that lah. Macam point yang paling kau rasa kau sedih lah dalam kehidupan kan. So kau kena pandai jawab soalan macam tu, kena prepare lah untuk interview. So tips aku sebelum interview,
aku rasa korang patut macam prepare a set of questions tau that might come out in the interview. So that you guys can like prepare your answers. Kalau macam tu lagi senang lah, tak adalah korang like come up with the answer on the spot, which is much more difficult lah in my opinion. So you guys can try to do that lah. Second thing is you guys kena look presentable in front of the interviewer. Sebab semalam aku dah beritahu psikologi manusia, kalau nampak orang yang lebih good looking kan, dia orang akan rasa orang tu lagi baik. So korang kena pandai-pandai lah nampak handsome macam aku kan. So JP marah pula. JP marah sama macam apa ni, Edina. Serius lebih kurang lah. Lepas tu aku pergi ke BNM lah. Sebab BNM scholarship aku dapat. Siapa yang minat BNM, siapa yang nak apply untuk bidang matematik, statistik, accounting, actuarial science, law, economics, computer science, data science, boleh apply Bank Negara Malaysia. So aku apply, aku dapat course ekonomi, aku akan buat degree aku dekat UK. Lepas tu kan, kalau Bank Negara, application process dia macam ni. Dia punya minimum requirement for SPM results kena at least dapat 8A, tak pun A+. Tahu? So korang kena fulfill the minimum requirement for the academic results first. And then after that, you guys have to write your own essays. So essay, if I'm not mistaken, the word count is only 500 words kot. 500 words. For Bank Negara, 500 words. Lepas tu essay tu korang kena jawab soalan sebenarnya. So it's not really that difficult lah. You guys can just answer based on the question. And they will give you like a few days to prepare juga lah. So I think you guys can do it. After korang buat essay tu, korang bagilah sesiapa check kan, supaya essay tu nampak gempak sikit. Lepas tu Bank Negara ni dia tekankan KOKO, leadership, lepas tu charity work semua tu lah kan. Korang kena hebat dalam, bukanlah hebat, macam korang kena ada banyak involved dalam bahagian-bahagian tu lah kan. Lepas tu application process. Lepas application process, dia ada interview process lah. So time aku kan, dia ada 2 sesi tau. The first session is group interview / group discussion. The second session is personal interview, which is individual interview lah. So for group interview or group discussion, diorang akan bagi satu case study juga. Case study ni basically macam project lah yang korang kena buat dengan group korang kan. So aku malas nak cerita pasal case study aku kan. Tapi basically korang kena discuss with your teammates on how to achieve your objective lah in the case study. So in my case, the main objective was to make sure that the company survive COVID-19. COVID-19 ke? I can't remember lah, but macam the company is on the brink of bankruptcy. And then as business analysts, we have to come up with solutions so that the business can actually survive through the what do you call it? The obstacles lah that they have to go through. So korang kena discuss. So dalam discussion kan, aku bagi tips. Number 1, jangan nak appear dominant sangat. Okay? Sebab kalau appear dominant, nanti ramai teammates kau yang menyampah. So tak nak jadi macam tu. Kalau nak appear dominant boleh, tapi you have to appear dominant in a positive way lah. So let's say if you want to appear dominant, you have to make sure that every single teammates get a chance to say something. You have to make sure that happens. The second thing is, you also have to like, let's say if one teammate, diorang tak cakap sangat kan. So you guys have to try to make that person talk lah. So nampak macam kau ni seorang yang macam nak semua orang berjaya, faham tak? Macam you're not selfish. You want to help everybody in the team. Because at the end of the day, it's not a personal goal lah. It's a team goal. So you have to achieve it collectively. You cannot achieve it individually. Second thing is waktu group interview, group discussion, make sure korang contribute ideas tau.
jangan macam jangan just bidas je apa orang cakap, faham tak? Tak, jangan bidas je apa orang cakap. Korang kena bagi idea juga. Bagi idea juga. Macam contoh kalau aku kan, aku ada bagi idea pasal the concept of predatory tactics, the concept of competition. So you have to give new ideas lah. But if you cannot give new ideas, if you're not familiar with the field, you can still always try to take someone else's idea and try to justify it based on your personal understanding. Okay, so that's in the worst case scenario lah, if you don't have any new ideas to introduce into the discussion kan. And then korang waktu group discussion tu kan, make sure jangan gaduh lah. Make sure jangan gaduh. Make sure tolerate, accommodate each other's views. Lepas tu untuk group discussion, untuk personal interview, waktu band negara, aku make sure yang aku ada macam something that makes the panelists remember me lah. So kalau in my case kan aku ada start blog kan. Waktu dah habis interview tu, aku share blog aku dengan interviewers lah. Macam kata, aku kata lah apa, I just wanted to share this blog because for me this is quite an achievement because I've been wanting to start a blog for a long time kan. Cakap je, lepas tu katalah blog ni pasal apa semua kan. Tapi selain tu aku juga tunjuk majalah yang aku buat sekali dengan apa team waktu kat Pasal Salat dulu kan, buat dengan member kan. Yang apa nama team tu lah lupa kan. Tapi buat dengan member lain. Aku tunjuk majalah. Lepas tu aku ada juga tunjuk trofi yang aku menang debate kan. Macam saja kata, macam time tu dia tak, time tu aku macam cakap pasal achievement aku. And then aku tunjuk lah macam this is my trophy semua tu kan. Macam kau kena chill lah dengan interviewer. Janganlah macam awkward sangat. Janganlah macam serius sangat kan. Korang kena chill-chill je. Lepas tu macam kadang-kadang interviewer ni, diorang suka personality yang macam bubbly tau, yang happy go lucky. So korang kena macam at least lah kalau korang bukan happy go lucky pun, korang macam fake the personality from the start lah. Kan? Macam you have to fake becoming a happy go lucky person so that the interviewers will become more interested in you as a person kan. So the same applies for group discussion as well. So during group discussion, aku macam, walaupun aku tak adalah macam bubbly or happy go lucky sangat, tapi aku try to like fake my personality lah in a way. Macam I try to interact with the other members in a very friendly manner. Lepas tu macam kau kena jadi bubbly lah, macam happy go lucky. Macam sebab interviewers dia memang suka betul orang yang macam happy go lucky ni lah, yang macam socialize, macam kelakar-kelakar sikit kan. Aku tak ada nak kata diri aku kelakar, tapi korang kena try je kelakar. Macam tak, kena try je kelakar kan. At least kalau macam korang tak handsome macam tak, kalau korang tak handsome, aku tak handsome. Aku tak handsome. Korang kena je kelakar, betul tak? So kena ada macam balance lah. Tapi kalau korang handsome dengan kelakar, lagi padu lah kan. Bukan handsome tu maksudnya bukan dari segi muka, dari segi kekemasan lah. Muka tu tak siapa kisah kan. Lepas tu Alhamdulillah aku berjaya dapat BNM dekat UK. Boleh kumpul soalan siapa yang tanya pasal BNM. Ya. So Ilham ada apa-apa nak share lagi? Nasihat apa practice on your fluency, because I think lah, in my opinion, I think this applies for every single scholarship. Doesn't matter whether it's merit based or need based. Your fluency is actually very important because in the world that we live in kan, fluency actually in a way reflects your macam nak kata your competency lah. Because when interviewers see that you are fluent in a certain language, especially in English, they'll have this like
perception that you're actually a competent candidate. So you have to work on your fluency. Like even if you're not really that fluent in English, you can still practice. You still have time. So practice English. My tips for practicing English is, the first is you have to be very confident now. It doesn't matter if people judge you, you still have to be very confident, because at the end of the day, it's for your improvement as well, right? Macam, if other people judge you, they can judge you whatever they want lah, but you can still improve, right? Second thing is, you have to try to engage in more intellectual discussions by using the English language. Because when you engage in an intellectual discussion, your mind will actually work a lot. You will come up with a lot of things in your mind, and then you will try to translate the things that you come up with into words. So that's how you actually improve your fluency in English. Because bila kau buat tu setiap hari, you do it every day, your mind will actually grow accustomed to your macam your ability to speak. So that can actually improve lah. Macam korang nak discuss pasal mathematics, nak discuss pasal philosophy, nak discuss pasal biology, anything related to education, try to discuss it in English if you want to improve lah. The third is, korang kena try to berfikir dalam English lah. Tapi bagi aku kan, another thing is, you cannot like speak in English everywhere lah. Macam you have to speak in English bertempat, or else people will say that you are Caca Mak Saleh kan. Macam you don't want that to happen. So make sure you speak in English at the right moment, at the right time. Thank you, Ilham. Lepas ni kita akan ada sesi soalan pula lah. So kita next kepada Aisyah pula. Silakan Aisyah. Cikgu nampak saya ke? Ha? Cikgu nampak saya tak? Nampak, clear. Okey. Assalamualaikum semua. Hai. Dengar tak? Dengar. Okey. First of all lah. Akak penerima GTA Bara. Akak nak cerita pasal interview akak dengan Kak Idina, dia lain. Sikit. Yang bahagian first tu sama, kena cakap bahasa Melayu, and second session kena cakap English lah. Kalau cakap bahasa Melayu tu soalan senang-senang lah, simple je, pasal general lah, introduce yourself, cakap kenapa minat course ni. Waktu second session tu agak susah lah. Sebab situ ada dua panel, dua tu doktor. Jadi doktor tu tanya English untuk setiap orang tu soalan yang ditanya luar daripada dalam negara kita lah. Maksudnya dia tanya soalan yang global. So panel tu tanya akak, dia tanya macam mana kita nak ubah dunia ni dengan course yang kita minta. Itu lah, bagi 15 saat je. Itu otak jam out tu. Tak boleh jawab sangat. Tapi alhamdulillah dah dapat juga. Itu seterusnya, saya nak bagi tahu minimum requirement untuk GPA ni 8A. 8A, tak kira lah apa-apa kan. Tapi saya nak tekankan kalau sesiapa yang nak sambung medik ke atau engineering, kena dinasihatkan straight A lah. Kena straight A. Kalau nak sambung medik or engineering. Sebab waktu nak apply GPA kat website tu, akak ada 1B. Lepas tu bila apply tu cuma keluar sensasi lagi semua. Cuma keluar sensasi, tak kira luar negara, dalam negara, semua sensasi je. Lepas tu kalau korang nak tahu lah kan, sensasi ni GPA cuma offer business sahaja. Kalau korang nak pergi JPA tu tukar, tak boleh. Memang dasar JPA dah buat. Korang tak boleh tukar lah. Sebab tu kalau siapa nak JPA untuk sambung medik, engineering kena straight A lah. Tu seterusnya,
Mesti ikut. Ada soalan tak? Sebab mostly pengalaman lain sama dengan Kak Edina saja. Yang saya nak tekankan sains sosial tu lah. Cakap terdapat sains sosial je, kena pilih antara bisnes atau hospitality. Kena pilih lah, agak susah. So harap korang dapat straight A. Jangan nak ada BB. Okay, that's all. Ada soalan tak? Okay, ada 4 soalan. So, soalan seorang satu lah soalan tu. Ya, ya. Ada soalan? Mami ni ada nak tanya soalan. Ha? Ada ke? Aku tak. Ada lah. Tengok dekat chat guys. Tak check. Uh, Macam mana nak tengok kat phone? Oh, okay. Note ni. Ada 4 soalan tu. So, pilihlah soalan satu. Oh, diorang keluar masuk balik ni. Diorang keluar masuk balik. Okay, cuba pilih soalan satu soalan. Lepas tu ada lagi satu soalan ni. Soalan pelik apa tu? Kenapa pakai baju tu? Soalan pelik. Kenapa interview pakai baju tu? Tak baju lain ke? Okay, soalan pertama siapa nak jawab? Yang pertama aku suka. Boleh buat. Silakan. Alisha jawab. Alisha kan tu YTN. Dapat YTN. Soalan pertama, beasiswa YTN tekankan lebih banyak pencapaian sukan atau kedua-dua sekali? Untuk menjawab soalan ni, akak rasa YTN ni ditekankan core curriculum. Core curriculum tu termasuklah sukan, kelab dan persatuan dengan unit beruniform. Tapi yang dekat dalam form tu, dia lebih meminta kepada sukan. Sukan tu pula dia tanya kita mewakili apa. Bukan peringkat, tanya mewakili apa. Contoh macam adik-adik contohlah pernah join bola jaring kan. So dia akan tanyalah jenis sukan tu jenis sukan apa. And then sebelah tu dia akan tanya join tu mewakili apa. Mewakili maktab ke, mewakili daerah ke, negeri ke. Dia macam tu lah. And then untuk soalan yang berkaitan dengan tu juga, yang berkaitan dengan apa persatuan dia tekankan juga persatuan tu. Tapi dia nak tengok position apa yang adik-adik pegang. Contoh macam dalam unit beruniform, adik-adik main taekwondo kan contoh. Dekat taekwondo tu, adik-adik kena tengok lah tali pinggang apa adik-adik ada. Contoh macam silat pun kan, kena tengok jugalah warna apa tali pinggang tu. Kalau bukan silat dengan taekwondo pun, maybe boleh tengok kalau pengakap jawatan apa. Presiden ke, vice presiden ke, bendahari ke. Dia tengok kepada itulah. Yang lain pun dia tekankan juga. Tapi tak setinggi yang ditekankan ke atas unit beruniform yang position jawatan semua tu dan juga sukan. Tapi kalau contoh kalau adik-adik nak yang macam jadi ekstra sikit, maybe adik-adik boleh juga buat charity works lah yang macam Ilham sebut sebentar tadi kan. Contohnya macam pergi buat apa-apa volunteering activities ke, kitchen soup ke, tak pun buat ajar rumah anak yatim ke, tak pun volunteer lah. Tu pun akan membantu juga sebenarnya. Menjawab ke? Jawab ke? Okay, soalan kedua. Ke korang nak jawab? Siapa nak nombor 2? Aku Okay. Sila. Soalan nombor 2 kan dia tanya, soalan apa yang paling random. So kan macam saya cakap tadi, masa tengah interview tu, kita orang kan ada 6 orang. And macam 3 orang nak ambil psychology, seorang nak ambil business, seorang nak, apa tu nama dia? Economics. So macam lain-lain lah, semua macam lain-lain. And then, so macam tak ada kena pun, and then dia tanya pasal sawah padi tu. Dia macam tanya, so sekarang kan sawah padi kan dah, diorang nak buang semua jadi macam tempat buat kawasan perumahan. So macam apa
sebenarnya kepentingan soft ID and how can we kekalkan soft ID semua tu, macam apa kepentingan dia. So semua 6 orang tu jawab lah lain-lain and macam cakap lah kita sebenarnya kita Malaysian makanan ruji, makan berat, makan nasi, and ada yang cakap pasal how can we kekalkan soft ID tu, dan jawab okay guna hydroponics or benda kita belajar kat biologi semua tu. So jadi guna semua knowledge yang korang dah belajar, korang boleh jawab soalan-soalan tu. I mean scientifically or macam common sense ke semua tu korang boleh jawab. So macam tu je lah. Ya. Okay, nak. Soalan ketiga. Soalan ketiga. What is the matrix? Aku jawab lah. Aku jawab. So, kebanyakan interview ni tekan kepada keupayaan diri atau akademik. Jadi, jawapan yang paling selamat aku boleh bagi, dia tekan kepada dua-dua sebenarnya. Kalau akademik tu of course, it's a given. Sebab dia dah ada minimum requirements kan. So, kalau korang meet the minimum requirements, dia dah tak pandang lah. Okay? Tak risau. So, contoh kan, minimum requirements dia 7A kan, contohlah. So, kalau korang dapat 7A, korang tak payah risau lah kalau ada orang 9A sekali kan dengan korang. Sebab diorang dah tak pandang lah bila korang dah lepas minimum requirement. So tak payah risau. So in terms of keupayaan diri, sangat penting. Sebab tu yang membuatkan interviewer nak kau. Keupayaan diri kau macam ni dia special dan berbeza compare dengan orang lain. So macam yang korang kena tekankan ialah soft skills. Obviously soft skills. And korang kena pandai interact dengan candidates yang lain. Lepas tu korang juga kena pandai justification lah. Justification is very important tau. Sebab kadang-kadang dia tanya soalan yang mencabar. So korang kena macam soalan situasi. And then dia akan tanya korang apa yang korang akan buat dalam situasi tu. Korang kena justify lah. So kalau macam Alisha kan. Alisha ada bagi aku satu tips tau waktu aku jawab interview. Yang star tu. Cuba terangkan sikit star. Nak jawab soalan. Yang soalan teknik STAR tu akak guna biasanya kalau soalan yang ditanya oleh panel tu berbentuk competency based tau. Contoh competency based ni macam okay. Describe a time where you exemplate your communication skills. Contoh macam tu kan. So teknik STAR ni macam ni. S tu merujuk kepada setting. Setting tu adik-adik ceritalah background dia macam mana. Contohnya waktu tu di mana, bila, untuk apa, ada event apa, semua tu kan. T tu task. Maksudnya apa cabaran adik-adik waktu tu. Apa yang adik-adik kena settlekan, problem apa yang perlu diselesaikan. So A tu pula action. Apakah tindakan yang adik-adik ambil untuk menyelesaikan, find a solution for the problem. And R pula result. And result ni maybe kita boleh guna numbers. Numbers tu contohnya macam, contoh kan, ada orang-orang yang lewat subuh. So berapa orang? 5 ke, 6 ke, 20 ke? So lepas adik-adik macam try a solution, so apa jadi? Berkurang. Kepada berapa? Maybe 1, maybe 2, maybe 3 macam tu kan. So yang lain pula, kalau result tu kan, kalau tak nak nombor, maybe boleh guna condition. Maksudnya contoh kalau surau, dulu surau tu kotor. So lepas adik-adik ambil tindakan, surau tu jadi bersih. Contoh macam tu lah. So guna teknik STAR. Sebab panel interview ni, dia nak tengok kita punya structure of kita punya jawapan. Dia nak tengok flow tu macam mana. Kalau adik-adik macam jumble semua, dia jadi macam tak kemas lah, tak structured lah adik-adik punya jawapan tu. So akak pernah pergi SL Talk tau, SL Talk punya program. Kat situ ada panel interview juga untuk band negara semua tu. Dia orang kata, dia orang memang nak tengok calon yang bagi jawapan secara structured. Dia orang nak tengok kita punya bentuk jawapan tu structured, ikut flow ataupun tak, dan kemas ke tak, semua tu lah. So better ikut yang STAR tu lah untuk jawapan yang lebih cantik, menarik dan juga terbaik. Okay. Terima kasih untuk soalan ketiga, soalan keempat. Kalau dapat save date, siapa nak pilih? Siapa nak pilih?
Soalan keempat ni bertanya. Bang kan? Kita nak sambung soalan keempat ni. Soalan dia mana yang perlu disamakan daripada cara semudiga yang sama. For akak, I think kita kena manage masa kita tu okay lah. Sebab pastinya semudiga tu waktu yang berbeza. Pada waktu yang berbeza, kita manage. Kalau pagi pun bangun awal pagi walaupun tidur lambat macam mana sekalipun. So, contohlah kalau lah ada kes masa sama pukul 10 pagi. JPA 10 pagi, YTN 10 pagi. First yang korang kena buat, kena inform lah seorang-seorang tu. Kau tak boleh let go je. Kalau hari sama, pilih satu je nak tunggu juga. Itu merugikan lah. Korang perlu alert sentiasa punya masa antara scholarship yang korang apply tu. Itu saja. Okay, macam tu lah, tak boleh lepaskan peluang kan, macam mana pun kena grab. Tak kisahlah, arrange, betul? Okay, soalan seterusnya yang kelima. Soalan kelima Ilham. Ada 5. Yang kelima tak ada. Kelima. Soalan. Allah Akbar. Okey. Sila. Okey. Soalan 5 kan untuk siapa yang berminat untuk apply bank negara. Okay, so kalau kau apply account, memang dia akan tanya soalan berdasarkan account waktu interview nanti. Sebab macam aku kan, aku apply economics kan. Diorang tanya aku soalan pasal economics lah, yang agak mencabar lah bagi aku. Tapi alhamdulillah aku dapat jawab lah. So antara soalan-soalannya, mula basic dulu. Dia tanya, why are you applying for economics? Okay, basic. You guys can answer that. Lepas tu, based on soalan tu, they will come up with a question which relates to the previous question lah kan. So question tu, macam contoh aku kan, aku kata one of the reasons aku apply for economics is because I want to basically reduce poverty lah. Tapi aku explain in a more sophisticated way lah so that I can impress them using my sophisticatedness kan. Sampai dong tak faham. Lepas tu, daripada soalan tu, diorang tanya aku lagi satu soalan. Macam diorang kata given that capitalism has driven our economy towards prosperity, how do you then square your goal of reducing poverty with the existence of capitalism, given that inequality is an inherent part of capitalism and poverty is an inherent part of inequality. So time tu waktu aku dengar soalan tu, aku agak terkejut lah kan, sebab of course lah soalan susah kan. So aku tarik nafas. Lepas tu taktiknya, kalau kau nak organize kau punya thoughts, kau kena preface dulu kau punya jawapan. Macam contoh aku preface dulu. Aku macam kata, oh that's an interesting question. I've never thought about that kan. Macam acak-acak lah kan. Sambil tu kau try lah macam fikir idea baru kan. So korang kena macam preface sebelum jawab soalan. Lepas tu aku jawab lah macam aku explain the difference between absolute poverty and relative poverty. Both are basic economic concepts lah. Lepas tu aku kata lah macam absolute poverty is something that I am fighting against, while relative poverty is something that is inherent, something that we cannot prevent. Semua tu kan, explain panjang. Lepas tu alhamdulillah menjawab lah soalan orang kan. So kalau korang nak apply sesuatu field tu, make sure you guys are a bit well versed in the field lah. At least you guys know something about it lah kan. Macam if you guys literally know nothing, you apply just because you're interested, you have no like underlying reasons behind why you are interested, then it's very hard for you to answer those kinds of questions lah in my opinion. And also macam before the interview day kan, macam I think I would recommend you guys reading some books which are related to your course of interest. So for example, kalau aku kan I'm interested in economics kan. So what I did was I read some economic articles as well as like one economic book lah. Nama buku tu The Colour of Inequality. Time tu aku mention juga yang aku ada baca buku tu kan. So make sure bila kau mention something, kau betul-betul tahu pasal benda tu. Jangan kau mention tapi kau tak tahu, sebab
there is a probability where they will ask you a question based on things that you have said. So make sure you really know what you're saying. Tahu. Lepas tu yang ke macam apa nak cakap tadi apa namanya kalau macam aku kan, aku ada habit tau, tapi habit ni tak bagus. So korang prevent lah, jangan ada habit macam aku. So my habit is aku tend to over analyze everything. That means macam bila orang tu tanya something, aku jawab, aku bagi explanation which are unnecessary. So that is actually very dangerous guys. Sebab if you do that, then there is more chances the interviewers are going to ask you more complicated questions based on your explanation. So better if you answer it in a simple and concise manner, and if you know something in depth about that thing, don't try to explain it to them lah. Like wait for them to ask a follow-up question regarding that particular thing that you just said. Okay? So jangan over-explain. Explain when necessary. Okay? Macam kalau kau nak mention something kan, contoh pasal fakta ke atau pasal current issues, don't over-explain. Just explain a little bit first. And then if they ask a follow-up question, only then you answer with your explanation. Faham tak? Faham Okay. So jangan repeat macam aku lah. Sebab aku kan bila aku over explain, orang tanya soalan lagi complicated, so aku kena fikir lagi mendalam kan. So macam it's very tough for me lah. Macam member aku, dia pun ada habit macam aku. Nama dia Chiru. He tends to over explain every single thing tau. Tapi this guy is such a genius lah. Like he's a very intelligent person. He knows a lot of things. But since he tends to over explain every single answers, tak, the panel decided to ask him a lot about economic policies in our country. Economic policies ni is very complicated tau, sebab kita tak belajar lagi, and even Tiru pun tak pernah baca. So time tu macam pisang kan, tak nak macam you don't want to put yourself in that spot. So might as well you try to prevent it lah. Jangan over explain. And korang kena tahu pasal skill yang korang apply. Dia akan tanya complicated questions. At least for BNM. Okay. Menjawab ke? Okay, menjawab. Okay, next soalan. Soalan yang seterusnya, siapa boleh jawab? Apa nasihat untuk orang yang pasif dan penakut? Mana komen? Ada kan bagi Macam mana? Okay, kalau korang Sorry. Okay, so kalau macam mana, saya rasa ada dua types of people tadi. Macam okay, kalau korang nervous, korang tu dia akan cakap melaju or cakap slow. So kalau korang macam penakut, so kalau aku cakap laju gila. So korang slow down. So macam breathe in, breathe out, slow down. Cakap betul-betul, fikir betul-betul apa yang korang nak cakap. Lepas tu make sure korang punya points semua make sense. And macam mana buat ayat tu, macam fikir betul lah. Dia tak kisah pun kalau korang lambat sangat pun. Korang macam okay, slowly, macam cakap je perlahan. Tu je lah apa lagi lah lagi. Korang macam buat lah, betul-betul. Korang macam just think about, fikir tu betul lah. Okay, fikir tu betul. I think that's all you can say about if you're passive. Passive macam mana? Aisyah, passive apa? The opposite of aggressive kot. Macam kau tak agresif. ada orang tu rasa dia je. Faham tak? I think Aku ada nak tambah something. Kalau dah habis cakap lah, aku nak tambah. Okay. So kalau korang nak kurangkan nervous before any interviews, kalau for me kan, aku akan bangun awal. Lepas tu I will prepare myself early lah, get ready early in the morning, and then I will listen to musics lah. Macam kalau aku ada buat playlist tau, memang that playlist is specifically designed
to reduce my anxiety. Macam dia ada a lot of very calming songs lah that you guys can choose from. Tapi korang, aku rasa korang ada taste korang sendiri kan. So listen to music and try to calm yourself down, try to eat some sweets, you know. Do something therapeutic for yourself. Baca Quran kan. Macam kalau puat mesti baca Quran kan. Baca Quran tu sangat efektif So memang bagus. Macam puat kan baca Quran dia dapat. So korang kena baca Quran kan. Okay, itu soalan. So last question. Kalau nak ambil course IT, pembiayaan mana yang akan bagi? Okay, last question. Siapa yang boleh jawab IT untuk courses IT? Okay, boleh bagi suggestion sekolah mana yang the best untuk IT? IT dengan computer science sama ke lain? IT dalam computer science. So kalau computer science boleh lah apply for bank negara. Ada lah bank negara. Computer science / data science, which is very related to IT. Betul. Bank negara ada. Yayasan Khazanah pun ada. PNB I'm not sure. Tak ada kot. PNB tak ada. So bank negara dan Yayasan Khazanah, IT, okay. JPA? JPA, yes. JPA pun okay. JPA aku tak berapa fasih. So ni boleh. Nak tambah sikit. Yang YTN pun ada juga data science. Dia punya list tu macam ni electrical power engineering, accounting / finance, data science and analytics, business analytics. So YTN pun okay juga. Semua dah okey. So, Depan. Saya tak dengar. Kan kalau kita nak ambil engineering, mechanical or electrical tapi kita nak compare kan sekali dengan IT. Contoh kita nak ambil biology tapi kita compare kan sekali dengan IT. Ada. Maksudnya apa Nak ambil double degree ke apa? Bukan, macam ada satu course tu kita ambil contoh jadi cikgu kan, cikgu yang boleh menggunakan IT. Yang kita belajar IT sekali dalam masa kita nak ambil course apa kita nak ambil. Yang penting awak nak IT lah. Tapi at the same time Data science. Data science, computer science. So dia nak straight A plus ke ataupun straight A atau A campur-campur? Okay, look. Aku bukan straight A plus pun. Boleh je. Dia straight A plus. Tak bukan. Tapi dia tak semua caca. Ni dia cheat. Saya nak college. Oh, tutup balik aku. Soalan je. Okay, last word you all from Harus. apa yang perlu buat daripada sekarang ni? Setiap orang bagi tips. Dengar ke? Dengar ke? Apa dengar cikgu? Tak dengar cikgu. Okay, you all bagi last word. Apa persediaan diorang start daripada sekarang ni? Apa yang mereka perlu sediakan untuk diri mereka? Kan, yang nak scholarship lah, yang nak dapat straight A lah, yang nak dapat apa-apa yang terbaik lah untuk SPM ni. So apa yang you all nak pesan untuk mereka, apa persediaan yang perlu mereka buat daripada sekarang ni? Sebab tak boleh tunggu dah, masa dah lambat dah kan nak buat apa-apa persediaan lain. Okay, silakan. Ya, saya dulu. Okay, sila Aisyah. Okay. First of all, memang nak siapkanlah dekat dari Gantron. Kalau study tu kan, study tu kena smart sebenarnya. Kalau ada setengah orang
orang mindset kalau study hard kita akan dapat result mesti padu-padu. Tapi sebenarnya tak, benda tu tak betul pun. Kita kena study smart, kita kena manage masa kita dengan siapa kita kena buat discussion lah. Discussion macam akak ni saya selalu main game tau. Jadi selalu main game lah. Tapi satu akak masak, kita kena tahu kita kena study, kita kena berseronok. Kalau dengan macam tu kita boleh ada maklumat lah dalam kepala. Semua subjek semua ada. Itulah. Lepas tu nak cakap pasal tu SPM. Kalau tu SPM, korang akan rasa lagi tahun depan SPM. Korang mesti stres dengan korang punya schedule lah. Dengan kelas tambahan sampai malam. Tapi korang jangan study sampai tengah malam, 1-2 pagi tau. Memang satu habit yang tak elok. Selalunya kalau kita tidur lambat macam ni, pagi tu kita boleh hilang, kita punya memori waktu malam tadi yang kita belajar. Itu lah. Kita kena hilangkan habit tu lah. Kalau lepas SPM, nasihat sampai subuh pun boleh. Tapi untuk Jumaat jangan lah ya. Itu saja. Lagi yang lain tambah? Baca. Siapa nak? Okay, next. Kalau tak ada siapa, aku step in. Aku step in. Okay, aku step in Okay. Okay, alright. So preparation, kalau for scholarship, starting from now, you guys try to involve yourself in a lot of charity activities lah. Sebab charity activities is actually a plus point if you apply for a scholarship. And make sure if you involve yourself in charity activities, you have some sort of a testimonial lah to prove that you actually attended the charity activity kan. So macam Adisha dia adalah kan, nanti dia bagi tahu lah kot. So selain tu, korang juga kena korang kena banyak baca pasal current issues. Current issues ni memang akan confirm ditanya dalam any single interviews. So current issues, you guys have to be very well versed in it. If not, then you guys cannot answer the question. Simple as that. The third thing is for SPM, okay lah. For me, if you want to score your SPM, the most important thing is to divide your time equally between academics, sports and leisure. Kan? So macam aku kan, for me aku tak ada jadual sebab aku macam malas yang buat jadual dan aku ni jenis yang messy kan. Jangan contohi aku, tapi the best thing for you to do is to make a jadual lah, in my opinion. But kalau korang boleh manage without a jadual, then that's okay also. But kalau korang buat jadual, your activities, your daily activities will be more organized. You guys can have fun and you guys can learn at the same time. So it's better if you do that lah. Don't, macam tak elok tau kalau if you have macam kalau korang lebihkan satu aspek tu, macam korang lebihkan sports daripada pelajaran, korang lebihkan pelajaran daripada sports and leisure kan. So better if you balance every single aspects. So gerak pada Alisha, tak pun Elina ke, tak kisah. Okay, next. Alicia? Idina tu boleh. Aku boleh ni juga akademik. Okay, so korang kena macam tahu korang punya cara pembelajaran. So macam kalau Alisha kan tulis banyak. Macam dia buat nota banyak gila. So kalau macam, or you can talk macam korang practice dengan kawan-kawan. Korang duduk dalam satu group and you just revise sama-sama. Korang tanya. Or kalau korang hearing, korang boleh buka YouTube. So korang kena tahu what works best untuk apa yang korang, macam ni korang nak cepat faham. Lepas tu, time SPM tu adalah korang make sure korang dah cover semua chapters and at least I have basic understanding for everything that you've learned. So macam kalau korang dah tahu semua tu and korang bila nak revise senang je. Korang just jalan saja nak revise. So make sure you know everything. At least lah macam basic untuk semua benda. Tapi macam untuk
divide masa semua tu, alah korang dah biasa kan duduk asrama. So you know how to divide your time and malam-malam. Oh lepas tu semua orang kena tahu masa bila yang korang punya pelajaran tu paling masuk. Maybe korang sesuai belajar pukul 5 pagi or maybe petang, maybe malam before tidur. So paling best lah yang korang tahajud lah. Tahajud lepas tu korang belajar. Macam at 4 AM. Bangun pagi tahajud lepas tu korang belajar. So, masa tu dia memang masuk lah for me lah. Tak tahu lah, maybe korang malam-malam masa prep malam tu korang boleh je main-main sikit. Tapi korang belajar at least buat homework. Homework korang banyak juga tau. Macam korang tak payah pernah ulang kaji banyak bila dah buat homework semua tu. Semua benda tu ada sebab lah cikgu buat. Cikgu bagi kita buat homework semua tu semua ada sebab. So korang just put all your effort, banyaklah effort. Tapi korang boleh relax juga. So just, I think korang just relax and belajar je. Relax. I mean, have fun. Kita still kat sekolah. Sorry. Okay. Alicia pula. Okay. Antara tips yang akak boleh bagi ialah waktu sekarang ni adik-adik kena discover apa yang field of interest adik-adik. Yang adik suka lah. Contoh macam adik-adik suka biologi kan. Adik-adik kena tengok lah bidang apa yang berkaitan dengan biologi semua tu. Kalau adik-adik minat fizik, bidang apa yang berkaitan dengan fizik, semua tu lah. And kalau adik-adik minat bidang tu, adik-adik kena tengok juga sama ada personality ataupun karakteristik adik-adik tu macam suits tak the field of study. Contoh macam adik-adik minat jadi doktor kan. So adik-adik kena tengok boleh ke adik-adik survive jadi doktor. Adik-adik ada tak keberanian nak jadi doktor and ada tak minat untuk membantu orang semua tu lah. And contoh kan kalau waktu akak macam lambat sikit tau discover akak punya minat yang sebenar. So waktu SPM akak target 2, engineering dengan medik. So waktu dah habis SPM tu akak betul-betul invest in my time lah untuk discover bidang mana is the best for me. So macam akak ada jumpa satu doktor ni yang akak tanya soalan lah kat dia. And dia pun ada bagi macam peluang untuk akak buat job shadowing kat situ. Job shadowing ni maksudnya kita duduk bersama-sama dengan doktor tu dan perhatikan apa yang dia buat semua tu lah seharian semua tu kan. And akak buat tu selama 1 bulan. And dalam masa job shadowing tu juga akak ada macam volunteer jugalah. So akak macam involve and engage with patients semua tu, communicate with patients, and dalam masa the period of time akak macam belajar lah, oh doktor tu macam ni sebenarnya dia kena treat patient. Oh patient tu macam ni rupanya, ada yang macam kita kena jadi prihatin, ada yang kita kena expresskan simpati, empathy semua tu kan. And kita pun dapat memerhatikan dia punya surrounding of work. Oh rupa-rupanya hospital ni bukanlah tempat untuk enjoy-enjoy. Dia life and death situation sebenarnya, macam tu. So dalam masa tu baru kita dapat jadi macam analitik sikit lah tentang pilihan kita. Betul ke I want to spend my entire life working as a doctor? Betul ke tak betul? Contoh macam tu kan. Kalau engineering pula, maybe adik-adik boleh search kat internet dulu. Oh engineering ada banyak sebenarnya. Ada mechanical, ada electrical, ada marine, ada macam-macam lagi software engineering semua tu kan. So adik-adik kena tengok juga apa yang dipelajari dan apa pula job opportunities yang available. Contohnya macam electrical engineering kan. Okay, dia boleh kerja di mana? Dia punya salary tu pula berapa? And job opportunities tu available di mana? Macam tu. So kadang-kadang kita takut jadi macam ni akak ada dululah akak ada macam apply juga tahu untuk bank negara. So bank negara ni akak mohon actuarial science. Actuarial science ni dia macam bidang mathematics tapi dia ada kaitan juga dan gabungan dengan finance and finance ni apa ekonomik sikit kan? Ekonomik. Yang tu. Tapi dia more kepada matematik sikit lah, probability, statistik macam tu. Akak mohon bank negara. Tapi akak dapat tahu untuk interview. Cumanya bank negara dia tuliskan akak punya email, akak hanya dapat option 2 which is accounting. So dia macam tak best lah sebab waktu briefing tu pun bank negara punya panel ada cakap jangan rasa macam hilang semangat, patah semangat kepada applicants yang dapat pilihan kedua. Rupa-rupanya actuarial science ni dia orang ambil sikit je. Walaupun contoh ada 100 orang yang apply, semua tu nak A+, 10A+, semua tu kan. Tapi dia orang nak 5 je. Sebab apa? Job opportunities tak banyak.
bank negara perlukan sikit je. So macam sia-sia lah kita punya permintaan nak jadi actuarial science semua tu. So better kita ambil pekerjaan yang job opportunities tu available everywhere. Sama ada dalam negara ke, luar negara ke, GLC ke, government ke, private sector ke, macam tu. Lepas tu bukan akak je tau mengalami situasi macam ni. Kawan akak pun ada juga, dia macam minta Yayasan Peneraju tak silap. Dia minta actuarial science sebab dia nak jadi actuarial analyst. Tapi dia dapat pilihan kedua. Dia dapat accounting juga. So macam sayang jugalah. And tahun ni pula ditakdirkan ramai tau pemohon yang JPA semua tu. Diorang pun minta actuarial science juga. So macam ramai applicants yang minta tapi government nak sikit je. Contoh macam ada 500 orang permintaan kan. 500 orang applicants yang minta tapi government nak sikit je 10 orang macam tu. Allocation untuk tempat tu hanya 10 orang. So 40 tu dia dapat second choice. Macam tak best lah macam tu. So adik-adik kena kaji betul-betul bidang mana yang peluang dia cerah. Macam tu. Okay. Tambah sikit. Tadi kan yang cikgu saya tambah sikit. Nak bagi diorang idea kan. Macam tadi Alisha cakap pasal actuarial science kan. Memang dia memang bergantung pada job opportunities. Sebab kalau tahun ni aku tengok aku punya scholar mates BNM ada seorang je yang dapat actuarial science. Serius, seorang. Lepas tu mathematics/statistics seorang juga. So, memang highly competitive lah kalau korang nak ambil benda yang job opportunity dia sikit. So korang kena consider that factor as well. Lepas tu macam aku tak tahu seorang tu maybe sebab tahun ni bank negara diorang ambil 24 orang kalau total. So maybe sebab tu kot diorang kurangkan sikit. Tak banyak sangat. Sebab tahun sebelumnya diorang ambil banyak macam 30 lebih lah. Tahun ni diorang kurangkan. Aku tak tahu kenapa. Maybe masalah kewangan ke, tak tahu. Ya, untuk kerjaya-kerjaya kritikal macam actuaries tu memang tak banyak bank negara ambil sebab macam bank negara pun dia cuma pakai 2-3 orang je kan. So memang tak banyak lah. Alright, so alhamdulillah dah 1 jam setengah kot kan kita bersiaran. Ke 1 jam? 1 jam setengah. Jam setengah kan. So saya pasti banyak ilmu lah adik-adik awak boleh dapat dan apa-apa pun lepas ni diorang boleh keep in touch dengan you all kan, betul? Ada FB star semua kan, so follow lah kakak-kakak dan konten. Okay, boleh follow diorang, you all pun bawa phone kan, so boleh follow, boleh direct tanya soalan. So terima kasih lah Ilham, Aisyah, Idina dengan Alisha. So kita jumpa esok untuk next class pula. Bye. Bye.